Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada ibu, kepada puan, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana ingin mendengar perkongsian daripada saya pada pagi ini. Okey. Saya sentiasa mengalu-alukan kepada sesiapa sahaja ibu bapa, ibu bapa yang ingin ingin mendengar perkongsian daripada saya. Okey, ingin mendengar perkongsian daripada saya tentang pandai. Tidak ada masalah bagi saya untuk kongsikan tentang aplikasi pandai ini kepada anda semua. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Puan Siti Aryati, Senior Consultant Pandai yang akan berusaha sebaik mungkin untuk memberi pencerahan tentang aplikasi pandai ini kepada puan. Okey, biasalah kadang-kadang kan kita ni risau tau dengan anak-anak kita ni. Sekolah tapi macam tak pergi sekolah. Yelah, kita sendiri tahu yang kita sedang diuji oleh Allah, tapi takkanlah ujian ini akan menjadi sebab untuk kita tak berusaha, jadi kita sebab tak payah buat apa-apa dan kita tak payah kisah tentang pelajaran anak-anak. So tidak, kita sebagai ibu ayah yang memangnya sangat-sangat prihatin dengan anak, sangat-sangat kita sangat-sangat kita sangat-sangat sayang dengan anak kita. Okey, saya ingin kongsikan, sebentar saya cuba buka record yang ada dekat saya. Okey, sebentar, window. Okey, share. Okey. Sekejap saya share window. Okey. Boleh saya nak cuba buka saya punya window ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang ingin saya kongsikan? Okey, di sini saya ada informasi yang memang ingin saya bawakan kepada anda. Sebentar. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya akan cuba memberi penerangan dengan sebaiknya. Okey, puan, di sini mungkin kalau sekiranya puan masih belum dapat belum dapat tahu apakah itu pandai. Namanya saja dah cantik. So pandai ni adalah untuk meningkatkan kemajuan anak-anak kita, untuk anak-anak kita dari darjah 1 hingga ke tingkatan 5. So kemajuan dari segi akademik lah dah tentunya. Sama-sama kita lihat ciri-ciri aplikasi pembelajaran pandai. Okey, puan-puan, sebelum kita pergi jauh, sebelum kita cerita tentang fungsi-fungsi yang sangat-sangat menarik, apa kata saya ingin membuat pengenalan terlebih dahulu. Okey. Pandai adalah platform edutech, iaitu teknologi pendidikan yang membantu pelajar sekolah mengulang kaji secara online. So maknanya dalam talian sahaja. Okey, boleh diakses melalui 3 platform. So maknanya boleh diakses melalui apa? Melalui Android, melalui aplikasi iOS dan juga aplikasi web. So web ni kat mana? Yang web biasa kita guna dekat PC lah. Okey, sebelum saya pergi jauh, saya bukanlah insan yang hebat untuk mengajar atau untuk memberi arahan. Tapi pada pagi ini lebih kepada perkongsian apa yang saya tahu tentang aplikasi pandai ini. Jadi sekiranya ada apa-apa yang
sedikit berlakunya kesilapan, bolehlah nanti Puan PM saya. Okey, Puan PM saya dan tanyakan kepada saya tentang aplikasi ini. Okey. Seterusnya kita lihat di sini pula boleh digunakan dalam 2 pilihan bahasa. Okey, setakat ini kita ada dalam 2 pilihan bahasa. Mana tahu ke atas kehebatan pandai ni satu hari nanti boleh diakses dalam bahasa selain daripada 2 bahasa ni. Wow, kan? Kita semuanya tidak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi mungkin Allah memberi idea, Allah memberi rahmat, Allah memberi anugerah kepada pandai ni untuk dilebarkan sayapnya untuk dia pun kata lebih kepada 2 bahasa ni, bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris kan. Kalau atas doa dan dorongan dan sokongan support daripada puan-puan semua, kita dapat menembusi pasaran sehingga ke Korea ke China ke. So kita terpaksa membuat alih bahasa dalam bahasa Korea dan sebagainya. Okey, so ini adalah bahasa, iaitu bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. So jangan risau bagi anak-anak kita di luar sana yang tak dapat nak faham tentang bahasa Inggeris, maknanya boleh digunakan dalam bahasa Malaysia. Mudah sangat. Okey. Seterusnya kita lihat bahan akademik mengikut mata pelajaran yang diajar di sekolah. So, maknanya apa yang anak-anak kita belajar dekat sekolah, itulah yang pandai sediakan. Anak-anak kita sekolah ada bahasa Melayu kan? Ya, dekat pandai pun kita ada bahasa Melayu. Begitu juga dengan bahasa Inggeris, matematik, matematik tambahan, sains, kimia, fizik, bio, sejarah pendidikan Islam, semualah geografi, sains, komputer, reka bentuk, dan yang paling bestnya, yang paling bestnya adalah subjek kafar. Ini adalah features terbaru. Kita seharusnya berbangga. Kerana apa? Dekat Pandai ni adalah satu-satunya apps yang membuka jalan. Apps yang membangunkan apps ni adanya features kafar. Tidak seperti kata apps lain di luar sana. So ini adalah satu tools, satu pemangkin, satu penyebab kenapa ibu ayah perlu guna Pandai. Sebab kami ada kafar. Sebab kita ni walaupun kita ni kan ibu ayah memang pandai baca Quran, pandai solat dan sebagainya, tapi tidak semua subjek-subjek anak kita belajar kat sekolah tu kita nak pandai mengajar. Kalau tak itu anak kita tak payah lagi sekolah kan. Okey. So dekat kafar ni apa adanya? Kita ada kuis. Anak-anak ni boleh jawab kuis, lepas tu boleh praktis. Adanya juga ada kelas, ada achievement, samalah macam yang ada dekat subjek akademik di sekolah kebangsaan tu. Jadi bila anak kita buat kuis, anak kita praktis, katalah anak kita ni tak dapat jawab satu-satu soalan ni, so dia boleh pergi dekat video. Kalau nak sebut contohnya bahasa Arab, perlukan sebutan kena betul. Kita ni ibu ayah ni kan dah bukannya tak berapa pandai, sikit pandai. Okey, banyak yang dah lupa. Jadi kita tak boleh pandai-pandai jadi guru sendiri. So nak cari dekat mana? Ya, dekat Pandai ni lah. Jadi kita kena beli untuk anak-anak kita, langgan kepada anak kita untuk mereka gunakan. Yelah kita ni kan lidah Jawa, nanti sebut bahasa Arab tu lain pula jadinya. Jadi kita kan nak jadikan anak kita lebih baik daripada kita. Betul tak? Kalau kita ni pandai, kita nak anak kita lebih pandai daripada kita. Kalau kita ni bijak, kita nak anak kita lebih bijak daripada. So inilah kita ni sebagai ibu ayah yang bijak, ayah yang bijak, kita berikan kuis kafar ni kepada anak-anak kita. Okey. So kuis dekat kafar ni pun ada level. Terdapat lebih 10 level kuis untuk membantu pelajar belajar sambil cabar diri untuk sentiasa mendapatkan skor yang lebih baik. So anak-anak ni mestilah diorang ni kalau tak ada cabaran ataupun macam tak biasa je, tak ada apa-apa je, suruh diorang buat kuis. Buat latihan. Terdapat juga soalan untuk bahasa Arab. So tadi dah saya kata tu, so anak-anak kita ni anak lidah Jawa ni akan jadi insan yang hebat dalam bahasa Arab. Kerana apa? Kerana kita ni ibu ayah yang bijak gunakan Pandai. Kerana dekat
pandai ni adanya subjek kafah, adanya kuis kafah. Okey. Penerangan dan diskusi diskusi kuis kafah. Di kuis kafah ni ada penerangan dan ada discussion. Okey. Penerangan dan ruangan discussion ini disediakan di bahagian bawah setiap soalan. Puan-puan dengar tu, di setiap soalan. Tak adanya yang kita nak tinggal soalan yang tak ada ke apa kan. Di setiap soalan. Seronok ke? Tak. Memang sangat seronok. So, maknanya kalau anak kita tak faham, adanya penerangan dan adanya perbincangan oleh guru-guru yang memang bertauliah. Okey, ini lagi bahan persediaan pertandingan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So ini bahan pertandingan ni apa tu? Kangaroo Mat, Beaver Competition, Kancil Sains, Kicang Ekonomi, Maths Olympiad, Earth Science Olympiad, Astronomy Olympiad, Junior Science Olympiad dan sebagainya lah. Okey, saya nak bagi tahu apakah ni duk lagi tadi saya cakap Olympiad kan? Apa Siti Kayo ni cakap Olympiad tak faham lah. Okey, macam ni. Chill. Okey, saya terangkan macam ni. Kalau anak kita nak hebat dalam sukan, kita bagi apa? Kita hantar mereka peringkat demi peringkat hingga sampai ke Olimpik. So, bila sampai ke Olimpik, okey, contohlah anak saya hebat dari sukan apa? Sukan badminton ke? Sukan renang ke? Sampai ke Olimpik. Maksudnya anak kita hebat dah ni. Sampai boleh pergi ke peringkat Olimpik. Untuk akademik, ni untuk matematik tadi, untuk sains, untuk ekonomi tadi, kita juga ada pertandingan level begitu. Tapi kita panggil Olimpiad. Jadi kalau rasa kita nak tengok anak kita ni hebat ke tak hebat, masuklah pertandingan antarabangsa. Okey? Peringkat antarabangsa dan diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini juga satu features yang sangat-sangat direkomend. Kami memang sangat-sangat sarankan anak-anak, ibu, ayah, puan-puan semua ambil package pandai ni, sebab dekat pandai ni adanya persediaan pertandingan untuk peringkat antarabangsa kan. So dalam zaman COVID ni kan, kita tak perlu lagi untuk beli tiket pergi tunggu dekat airport kan, untuk cek lagi COVID test dah macam-macam perkara ni. Untuk anak kita pergi ke pertandingan peringkat antarabangsa, anak kita duduk kat rumah je tau, tapi mereka boleh menyertai, mereka boleh jadi sebahagian daripada peserta pertandingan antarabangsa ni. Wow, sangat hebat. So nanti kalau anak kita ni kan masuk ranking ke, anak kita diberi sijil penyertaan, sijil pencapaian. Hebat ke hebat. Kita tak perlu berbelanja besar untuk letak anak kita ni sebaris dengan insan-insan hebat yang bertaraf antarabangsa. Walaupun kita ni duduk kat kampung ke, duduk kat pekan ke, bukan beranda-anda besar, tapi kehebatan inilah yang kehebatan pandai ni yang menyediakan features ini yang membuatkan ibu ayah di luar sana jatuh hati dengan apps pandai ini. Okey. Tadi kan saya cakap merangkumi semua subjek-subjek utama, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, Inggeris, pendidikan Islam, semualah ni. Okey, tadi kan ada Olimpiad tadi, Olimpiad matematik, ekonomi, astronomi, kancil dan sebagainya. So puan-puan tak perlu nak bayar tak perlu nak bayar ekstra untuk dapatkan features yang hebat ini. Okey, tak perlu. Semuanya ni telah pun dengan harga yang sama. Orang kata percuma lah, senang kata, menggunakan ini bila kita sign up pandai. Okey. So, dokumen standard, co-curriculum dan pentafsiran. Inilah yang sangat-sangat kan. Biasalah mak ayah ni bila tanya, ikut standard ke tidak? Orang kata apps ni mengikut tak standard KPM? Apa-apa kita nak sangat mengikut silibus KPM. So, jangan risau. Sebab yang ini memang dah confirm. KPM sangat-sangat, orang kata, membantu, orang kata recommend. Nanti saya akan tunjukkan satu surat daripada pihak daripada pihak KPM, di mana memang KPM recommend untuk ibu ayah guna pakaikan pandai ini.
Okey, jom kita lihat ini adalah sebahagian fungsi-fungsi hebat untuk anak-anak kita ulang kaji. Ingat tadi kan guna hanya dekat telefon aja. Okey, terdapat 50 level quiz untuk membantu. Okey, kita ni memang untuk bantu. Semuanya untuk bantu pelajar sambil mencabar diri untuk sentiasa mendapatkan skor yang lebih baik kan. Daripada anak kita dapat D, of course lah kita minta dia dapat C. Daripada C, of course lah kita nampak yang lebih baik. Inilah satu-satunya apps yang memang ada quiz ni ikut level. Sehingga 50 level. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua yang saya kasihi, pelajar boleh memilih untuk menguji pengetahuan mereka tentang topik khusus. Ini membantu pelajar memastikan penguasaan penuh terhadap setiap topik tercapai. Okey. So dekat sini kita memang ada, contohnya anak kita subjek dia akan pilih. Dia akan pilih subjek apa. Kemudian dekat subjek tu dah ada dah. Subjek ini dia test pertama, test kedua. Okey, topik ini ada test 1, ada test 2. Jadi dekat sini anak-anak ni dia boleh boleh mendalami lagi. Boleh menguasai secara penuh setiap topik tu sebab dia ada sub topik kami sediakan. Lihat tak betapalah memang persediaannya cukup detail segitu. Okey, peperiksaan penggal. Pelajar boleh mempersiapkan diri. Lagi sekali pelajar dibantu untuk siapkan diri, buat preparation diri untuk peperiksaan sebenar dengan penilaian submitif berdasarkan masa. Sebabnya kalau kat rumah ni dah biasa kita seolah-olah ni duduk dalam dewan peperiksaan ni, tapi sebenarnya kat rumah dia ada set masa dia dan jawablah soalan ni. So exactly macam mana dia duduk dalam dewan periksa. Sehari dia buat, 2 hari dia buat, 3 hari dia buat, 4 hari dia buat, hari-hari dia buat. Masa kan tidak bak patah. Maafkan saya, bak pepatah belakang parang lagi kan tajam kalau diasah. Peribahasa itu sangat-sangat bertepatan. So walaupun belakang parang yang tumpul tu diasah saban hari, of course lah akan menjadi tajam setajam-tajamnya. Okey, grafik berkualiti tinggi. Setiap soalan bergambar dipandai menggunakan grafik yang memang berkualiti. Kita tak adalah blur-blur ke macam tu. Anak tengok je macam nak tidur je rasanya. Ia membantu mengaktifkan fungsi kognitif pelajar untuk lebih mudah faham dan mengingati isi kandungan soalan. So kalau menarik kan, colourful tu, warna-warni. Jadi anak ni pun mata besar lah, mata pembuka dan ceria lah mereka untuk belajar. Ini juga sangat-sangat. So grafik ni, teknologi tinggi ni bukannya mudah nak buat, tapi kami berusaha keras. Kami berusaha keras menyediakan semuanya ini dekat Pandai. Okey. Tahap kesusahan. Ini bagus. Mempamerkan tahap kesusahan setiap soalan membantu pelajar untuk membiasakan diri dengan jenis-jenis soalan yang senang, sederhana dan susah. Okey. Membantu pelajar untuk mengenal pasti keupayaan mereka dalam menjawab soalan yang berbeza tahap kesukaran. Nampak? Sekali lagi kita tulis kat sini, membantu pelajar mengenal pasti keupayaan mereka. Kita nak scan. Hebat tak hebat anak kita ni dalam menjawab soalan yang berbeza tahap. Bukanlah anak kita ni asyik nak jawab soalan yang senang je kan. So kita bagi test, orang kata try test gitu untuk soalan yang lebih susah dan lagi susah. Nak lihat sejauh mana anak kita mampu menguasai sepenuhnya subjek yang mereka belajar. Penyelesaian langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Kata orang Jawa tu kata step by step gitu. Penyelesaian langkah demi langkah dan penerangan terperinci diberikan bagi setiap soalan. Ini bertujuan bagi memastikan pelajar menerima kefahaman yang lengkap. Kita tak nak yang so-so punya sikit-sikit, tak nak. Kita nak betul-betul lengkap. Bila ada penjelasan tu kan, dia kena jawab. Katalah anak kita jawab B. Salah sebenarnya jawapan B ni tadi. Jawapannya apa adalah? Jawapannya C. Jadi kenapa jawapan C? Jadi akan adalah explanation, penerangan. Dah bagi terangan, ketahuilah bahawa kita akan ceritalah explanation jelas demi jelas. Asas 1 indeks begini, kedua
kedua begini, step ketiga begini. Okey. So rasa anak kita ni belum sampai lagi tahap pemahaman. Okey, kita di bawahnya tu ada je video yang berkaitan. So ada video yang berkaitan, maka kita pun linkkan video tersebut. Jadi anak tadi dah explain tak dapat lagi, maka dia akan pergi pada video yang relate dengan soalan yang sedang dia jawab tadi. Lihatlah, maknanya kami guide anak-anak anda ni, kami bimbing anak anda ni satu langkah demi satu langkah. Maknanya tak perlu risau dah. Di akhirnya pelajar akan mendapat pemahaman yang cukup lah. Kata 100% dah faham. Kata dia tak faham, dia akan ulang lagi video tu sehingga dia faham. Ada setengah anak ni sekali je dengar, okey faham dah. Ada setengah anak kita ni okey 2 kali. Jadi tak ada masalah. So kalau kita depan guru dah cakap sekali, okey dia tak faham. Okey cikgu ulang. Okey lebih-lebih cikgu akan ulang sekali lah. Maknanya dah 2 kali. Sekali tadi cikgu mengajar, cikgu buat ulangan sekali. Dia belum sampai lagi, dia belum jumpa lagi. Cikgu ulang lagi. Kena 3-4 kali. Daripada cikgu muka senyum, dah jadi muka asyam gitu kan. Jadi tapi tidak dengan video ni. Jadi di sinilah yang membuatkan kita memang nama istilah membantu tadi sangat-sangatlah berketepatan. Memang betul-betul membantu. Okey, seterusnya bahan pembelajaran yang berkaitan. Kita sediakan bahan-bahan dia. Tadilah macam kita kata adanya relate video tadi. Ini sangat-sangat bahan pembelajaran yang berkaitan. Setelah pelajar menghantar jawapan, tadi kan kita dah jawapan, bahan pembelajaran yang berkaitan akan disertakan di akhir setiap soalan. Nampak kan? Ini adalah memang satu features yang orang kata memang sangat-sangat cantik. Nampak je mudah kan? Kita lihat macam sudah, tapi mereka sediakan begitu kata details sehingga biar anak kita ni betul-betul dapat 100% kepahaman mereka. Ini semua adalah untuk membantu pelajar untuk merujuk bahan-bahan tersebut untuk tujuan ulang kaji. Jadi tak perlulah tengah-tengah buat soalan ni kan berlari pula dekat rumah dia. Manalah tahu ini orang kaya kan, rumah tingkat 4 ke apa. Okey. So ataupun tadi dia belajar dekat pondok dekat bawah rumah, terpaksa berlari naik ke rumah untuk cari buku teks. Tak jumpa pula, masuk ke bilik abang dia pula cari buku teks. Kan dah kata dah hilang fokus, terpaksa nak lari sana, naik tangga, pergi bilik sana nak cari. Tapi dekat sini, dekat Pandai ni semuanya ada dalam satu platform. Okey. Nah, nampak kan? Memang hebat. Okey. Penanda ni memudahkan pelajar untuk menanda soalan bagi memudahkan rujukan masa akan datang. So kita ada bookmark. Tanda macam kita lah baca dalam buku kan, kita rasa macam tak faham sangat dalam topik ni. Okey. So kita letaklah tanda warna pink ke, gitu. Kita letak tanda kertas tu kan. Penanda yang warna-warna yang colourful tu, okey, kita letak warna yang colourful tu untuk kita nanti nak buka balik. Tapi dekat Pandai ni pun kita ada bookmark ni. Macam mana? Ya, kita semua akan tunjuk macam mana nak gunakan bookmark ni kepada pelajar yang nakkan subjek ini, topik ini, sub topik ini ditanda untuk tujuan dia ulang kaji nanti. Okey. Perbincangan. Okey, di hujung setiap soalan terdapat ruang berbincang untuk pelajar berbincang dengan ahli komuniti Pandai yang lain yang lain tentang apa-apa soalan dan topik. Wah, ini sangat-sangat best. Ia membantu pelajar untuk bertukar pandangan dan idea tentang soalan atau jawapan masing-masing. Wah, nampak tak? Okey, dekat sinilah, okey, contohnya anak kita tadi dah jawab kan? Okey, dah jawab tadi, di hujung setiap soalan tu ada ruang untuk dia berbincang. Okey, ruang untuk berbincang. Dia tanyalah, dia tanya dekat kawan dia tadi. Mana? Mungkin contoh kawan dia tadi, dia daripada Johor, tiba-tiba dia nak tanyalah kawan dia yang dekat Perak tadi. Okey. Aku jawab B ni. Apa pandangan? Bukan B tu jawapannya A. Bila dia jawab A, mesti ada sokongan kepada jawapan yang diberikan tadi. Okey. So dia bila tanya nanti kawan kata bukan, jawapannya adalah C. Lihat tu ada tadi menerangkan. Nampak tak? Dia akan berbincang bukannya sesama sekolah je, tapi mereka berbincang dalam skop yang lebih luas. Mereka menemui sahabat-sahabat yang kata
tidak berada di hadapan mereka. Mereka jumpa sahabat-sahabat lain di alam maya. Ini juga menyebabkan anak kita akan mula menanamkan rasa keyakinan diri untuk bercakap dengan orang lain yang mereka tak kenali, tapi dalam topik yang boleh membangunkan mereka. Maknanya mereka bukan bercakap dengan orang luar dalam topik yang merapu tak apa-apa, tapi mereka berbincang di dalam platform yang hebat. Mereka berbincang tentang pendidikan mereka, tentang pelajaran mereka. Ini juga tidak ada pada apps lain. Ibu ayah lihatlah betapalah apps pandai ni, memang bukan satu, bukan dua, memang banyak. Inilah dia. So ia perlu stay sehingga ke hujungnya untuk saya habiskan. Banyak lagi features-features yang ingin saya kongsikan. Okey. So di sini yang ke-10 adalah tugasan oleh guru. Guru boleh bina soalan. Guru boleh bina soalan. Wah, best ni. Dan serahkan tugasan kepada murid hanya melalui pandai. So guru tak perlulah nak print out kan, bagi dekat anak murid. Semana bila pelajar ni bertanya kepada guru, so guru akan boleh kalau you tak, maafkan saya. So kalau guru tadi kurang anak murid tadi kan pula guru kurang faham. Guru memang dah faham, anak murid tadilah mereka kurang faham. Cuba cikgu bagi satu soalan yang sama, yang relate lah, yang sama dengan yang you tak faham tadi, untuk mengasah mereka, ketajaman minda mereka untuk lebih faham. So cikgu pun bagi soalan ni. So cikgu hantar dekat mana? Hanya dekat pandai. Tugasan oleh guru boleh dilihat oleh pelajar di muka hadapan pandai pelajar. So pelajar boleh nampak ting, cikgu bagi homework ni. Cikgu bagi latihan ekstra ni. Best. Jom, maka mereka pun jawab. Tak perlulah cikgu nak print, nak tunggu hari ni hari Jumaat lah, cikgu lupa dah tadi nak bagi soalan ni kat pelajar. Cikgu terpaksa tunggu nanti hari Isnin masuk sekolah, barulah nak terhegeh-hegeh bagi. Tak payah, cikgu terus on the dot je hantar. So pelajar tadi duduk ting, dapatlah soalan tadi. Ataupun contoh hari tu mungkin dia tak sekolah ke kan, dia demam ke apa, so cikgu boleh hantar tugasan tu dekat pandai. Prestasi pelajar boleh dipantau oleh guru melalui keputusan tugasan tersebut. Dahlah macam tu, cikgu boleh tengok pula prestasi pelajar tadi yang cikgu hantar tadi kan. Cikgu boleh terus tengok pelajar tu tadi dah buat ke belum. Kalau dah buat, jawapan betul ke tidak. Gitu. Ni lagi. Ibu ayah kena dengar betul-betul ni. Ini perkongsian ni yang saya nak sampaikan ni. Apa itu? Iaitu ask tutor. Tanya pada guru lah. Ask tutor ni tanya pada guru yang bertauliah. Ask tutor ialah fungsi live chat. Ini adalah fungsi dalam live chat. Maknanya live tu apa? Siaran langsung, secara langsung dibawakan. Gitu. So live chat di mana pelajar boleh bertanya tentang soalan latihan dan kerja sekolah. Kau rasa adik-adik tanya je, cikgu kat sekolah tadi bagi kerja sekolah kan, cikgu bagi homework kan, tanya dekat pandai. Pergi tanya. Kita tanya dekat live chat ni. So Atusa membantu pelajar dalam memahami soalan dan menjawab dan jawapan soalan latihan. So maknanya kena fahamkan cikgu live chat tadi siap bagi tahu tentang bagaimana nak gunakan pandai ini. So dekat hujung ni kalau kita lihat manual live help. So kita ada manual lah. Manual live help tu kita tekan dekat bahagian bawah ni ada tulis manual pandai live help. So bila kita tekan dekat situ, dia adalah manual dia macam mana nak menggunakan. Access offline. Wah, ini lagi satu yang pandai sediakan. Yelah, biasa kan pandai ni dia sangat membantu tau. Bila ada je feedback, ada je soalan yang diajukan, ada je poin-poin yang disarankan, ada je features-features yang diminta oleh pihak ibu ayah. Kita ni sangat-sangat prihatin. So ibu ayah minta apa kami bagi, minta apa kami tak ada ni, kami nak ni. Kami pun buat. Sebelum ni tak adanya anak saya dekat asrama, tak bolehnya nak akses online, adanya akses offline. Lihatlah betapa pandai memang dibangunkan tak untuk orang lain, untuk anak-anak ibu ayah semua. Apakah akses offline ni? Pengguna boleh muat turun ujian dan peperiksaan secara offline. So dia boleh muat, boleh orang kata boleh download. Gitu. Boleh download
ujian dan juga peperiksaan tadi secara offline. Maksudnya kita tak perlulah buat secara dalam telefon. Kita kena print dululah. Print dulu soalan tu, kemudian jawab nanti kemudian. Ini dapat membantu memberikan kemudahan tatkala pengguna mengalami masalah rangkaian internet ke, kan? Tak ada internet. Jadi tak ada internet tak boleh buat pandai. No, 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 no. Pandai ni tak ada, orang kata no excuse ya sayang. Tak ada online, tak ada internet pun tetap kena belajar. Okey, fungsi-fungsi belajar. Wah, ini menarik ni. So kalau ada adik di dalam perkongsian ni, dengar sungguh-sungguh. Dengar betul-betul apakah itu. Yes, kita ada nota ringkas. Pandai menyediakan rujukan ringkas bagi pembelajaran yang mudah. Membantu memudahkan pelajar membuat ulang kaji dengan poin-poin penting dan padat. So maknanya nota ni bukannya main cincai bocai aja. So nota ni yang pertamanya ringkas. Anak-anak kan suka ringkas. Yang dah ringkas tu tapi poin-poin penting. Poin-poin penting tu mesti ada dalam nota ringkas yang disediakan oleh Pandai ini. So maknanya tak perlulah adik-adik hangkut ke hulu ke hilir buku teks itu. Cukup dengan nota yang padat dan ringkas ini. Okey. Video pembelajaran. Nampak tu Pak conteng-conteng tu. Okey. So video ni nanti cuba kita tengok boleh dimainkan atau tidak. Kejap Pandai menyediakan video-video terpilih oleh guru-guru berpengalaman mengikut subjek, bab dan topik. Nampak lengkap sangat. Guru-guru berpengalaman ikut subjek, bab dan topik, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan lebih penuh keseronokan. Kan anak-anak ni memang suka seronok. Kalau tak boleh rasanya kan, tak boleh tekan ni. Jadi kita boleh pergilah. Nanti one day saya akan cuba buka. Okay? Kita akan tengoklah video ni. Function ke tidak. Cakap aja tapi tak. Gitu. Jangan risau. Nanti kita akan buat sesi khas sama-sama kita dengar video tersebut. Okey. Kita ada buku teks. So, apa lagi adik-adik? Tak payahlah adik-adik orang kata rebeh bahu tu untuk hangkut buku teks tu ke hulu dan ke hilir gitu. Pandai menyediakan akses kepada buku teks digital oleh KPM untuk para pelajar. Dengar tu, buku teks digital oleh KPM untuk pelajar. Ini memudahkan pelajar untuk merujuk ketika mengulang kaji dalam Pandai. Lihat tu. Kalau darjah 5, okey, subjek apa? Ini buku teks ni apa? Subjeknya dan apa topik-topik yang adik tengah belajar. Tinggal klik saja dan dengar. Tu dia. Okey, seterusnya simulasi eksperimen. Eksperimen ni apa? Eksperimen ni kita buat apa, uji kaji gitu. Uji kaji pengalaman seperti permainan untuk tengok tu, pengalaman seperti permainan. Adik-adik ni kan suka-suka main-main tapi ni belajar tau. Okey. Pengalaman seperti permainan untuk para pelajar belajar melalui penerokaan, membantu pelajar merasakan pengalaman melakukan eksperimen seperti di makmal. Okey. Seperti kat makmal tu, boleh adik-adik try and error gitu. Tekan dia pergilah jauh ke tidak ke apa kan. So ini kita boleh buat dekat kita boleh buat hanya dekat depan mata kita. Kalau dekat sekolah tu kadang-kadang kita tak berkesempatan kan, ramai pelajar. Jadi semua tak boleh berkesempatan menggunakan, tapi dekat sini kita sediakan. Jadi adik-adik don't be worry, be happy. Dengan Pandai mesti be happy. Okey, seterusnya seterusnya ada live tuition. Wow. Platform tunjuk ajar secara atas talian. Gitu. Membolehkan pelajar menghubungi guru secara langsung. Gitu. Secara langsung. Saya ulangi. Saya suka sangat secara langsung diulang banyak-banyak kali untuk menunjukkan bahawanya ini tengah live ni. Sedang ke udara. Sebut betul silap, maafkanlah, lidah ni kan terkucil pula. Okey. Menghubungi guru secara langsung dan pembelajaran yang diperibadikan boleh berlaku. Tu dia.
Yelah, manalah katakan tiba-tiba malam ni ada tuition kan. Kalau dekat tuition tu, kita pergi kelas tuition macam biasa. Ada 30 orang pelajar, ada 40 orang pelajar. Silap-silap kadang ada sehingga ramailah pelajar ramai. Tapi katalah tiba-tiba malam ni ada kelas tuition, tiba-tiba kawan adik yang seorang ni demam, tak sihat. Seorang lagi ni pula ada hal yang tak dapat dielakkan. Tiba-tiba ada 5 orang aja kat dalam live tuition tu. Tuition yang secara langsung. Cikgu dekat tempat dia. Okey, guru di tempat dia. Tiba-tiba adik ada 5 orang. Maka anda akan mendapat perhatian yang secukupnya oleh guru tersebut. Akan disebutlah nama anda. Katalah nama anda siapa? Siti Nurhaliza gitu kan. Kan cantik ke. Tiba-tiba cikgu sedang mengajar ni, teacher Ain ni kan panggil Siti Nurhaliza. Wah, cikgu panggil nama aku lah. Jadi kita akan cikgu panggil ni. Jadi akan lebih fokus. Bila adik-adik dipanggil, adik-adik rasa teruja. Wah, nama aku disebut. Kita ni kan sebagai manusia ni adalah menjadi fitrah bila orang lain sebut nama kita ataupun puji kita. Tak ada insan di muka bumi ini yang menolak dengan pujian. Bila sebut, wah, pandai Siti Nurhaliza, terima kasih, jawapan anda betul. Wah, kita lagilah kembang kuncup. Yelah, cikgu puji kita. Katalah soalan kita salah, kita jawab tadi. Okey, cikgu takkanlah tiba-tiba nak marah, ambil rotan pukul. Tak boleh. Kita kat sini, cikgu kat sana. So, tak boleh pun cikgu pukul. Jadi, apa cikgu akan tunjuk? Begini Siti sebenarnya jawapannya. Meh kita ulang. Nampak ke? Nampak ke tidak betapalah mereka dapat berinteraksi secara dalam talian dan secara langsung tadi. So anak-anak ni nanti rasa teruja. Tak boleh skip ni malam ni. Esok malam pun ada lagi subjek kelas. 7 hari seminggu adik-adik live tuition ni bukan main-main tau. Bukan sikit-sikit. Okay. Seterusnya adalah fungsi gamifikasi. Senang kata ni fungsi game lah. Adik-adik kan suka 24 jam dengan telefon tu mesti main game je kan. Alah, macam lah Cik Siti tak tahu. Alah, Cik Siti pun pernah muda kan. Kita pun pernah muda. Maka game tu adalah yang menjadi orang kata jantung hati. Kenapa? Sebab adik-adik nak yang seronok. Jadi kami pun bawakanlah fungsi-fungsi game ni di dalam pandai ini, iaitu fungsi nyawa kan. Katalah ada 4 nyawa, 3 dah pakai, tinggal 1 lagi. Begitu. Fungsi nyawa diperkenalkan bertujuan untuk melatih pelajar merancang pembelajaran mereka dengan betul. Okay, so kat sini kita diajarlah untuk macam mana nak gunakan nyawa. Nyawa tidak akan berkurang selepas menjawab kuis. Okay. So ni ada kat mana? Ada dekat pandai premium. So tak kurang walaupun kita nyawa tadi kan kita jawab soalan kan, nyawa kita tak kurang-kurang. Maknanya apa? Wah, kita sentiasa hidup lah. Gitu. Memang best lah ni fungsi nyawa ni. So kita juga akan cuba pergi bagaimana adik-adik nak menggunakan fungsi ini. So jangan risau ya adik-adik. Juga untuk pengetahuan ibu ayah, bagi mereka yang menggunakan pandai premium, kami akan beri anda 1 talian hayat. Tu dia. Kami akan bagi nombor 1 talian hayat yang akan bersama adik, berkepit dengan adik. Orang kata berkepit dengan adik siang dan malam lah kata. Okay. Kalau waktu siang, bila adik tanya je pada sistem ni, tanya je lah apa-apa. Macam mana cara pun tanyalah. Okay. Mereka akan cuba jawab secara dalam WhatsApp talian. So katalah tiba-tiba malam kan, pukul 8 malam. Sebab sistem talian hayat ni dia bekerja waktu office hour. Jadi katalah malam hari tiba-tiba dapat soalan ni, takut lupa esok pagi, tak apa. Type saja, WhatsApp saja, insya-Allah esok pagi talian hayat tadi tu kan, macam Jalaluddin Hasan tadi menggunakan talian hayat, maka di situlah program apa talian hayat masa Jalaluddin Hasan jadi host tu, saya tak ingat lah. Tapi kan bila talian hayat kita sinonim dengan Jalaluddin Hasan. So ingin menggunakan talian hayat gitu. Okey. So maknanya tadi apa tadi pula? Ada soalan tadi, tak apa, bagi je. Jadi esok pagi sistem talian hayat akan bantu adik-adik. Okey, lagi dan lagi. Tengok. Memang tak habislah orang kata fungsi-fungsi ni. Seterusnya adalah shilling. Shilling
Fungsi shilling diperkenalkan untuk meningkatkan motivasi pelajar dalam mengulang kaji. Macam mana tu nak meningkatkan motivasi? Yelah, kita bila jawab je dapat shilling. Shilling yang dikumpul, dapat jawab je dapat shilling. Dapat jawab je dapat shilling. Shilling yang dikumpul boleh digunakan di Pandai. Shop akan datang. Wow, ada kedai shop. Bukan sahaja kedai Shopee, kita juga ada shop Pandai, ada kedai Pandai. Wow, apa yang boleh dibeli? Pasti teruja kan? Yes, pasti teruja. Apa yang boleh beli dengan shilling ini? Itulah perlunya kena sign up Pandai Premium untuk adik-adik tak terlepas dalam features yang semakin hebat, mantap dan kebabum ini. Okey. Seterusnya, sasaran pembelajaran. Pelajar boleh menetapkan sasaran pembelajaran mereka setiap hari. Okey. So ini pelajar suka dia lah. Dia nak tetapkan sasaran ni sebab dia nak fokus goal yang dijanjikan tadi. Okey. Menetapkan sasaran membantu pelajar untuk menetapkan fokus pelajar dengan apa yang perlu dicapai hari tersebut. Okey. So dekat sini dia sinonim dengan goal tau. Goal ni siapa yang nak bagi goal ni? Okey. Ibu ayah ni rahsia tau. Hanya ibu ayah yang berada di dalam pokok perkongsian pada pagi ini je dapat tahu. Okey. So kita katalah nak memberi penghargaan pada anak-anak kita. Okey. Katalah bulan ni kalau you konsisten jawab 200 soalan sehari, mama akan hadiahkan apa-apa je lah yang mungkin dia nakkan basikal, mungkin dia nakkan jam ke. So kita nak ajar anak-anak kita tak semestinya apa je mereka perlu, apa je mereka minta dapat. Okey. So cara mana untuk kita encourage, memberi dorongan kepada anak-anak kita kena buat begitu. Jadi barulah mereka tahu apa saja yang mereka pinta ni tidak semudah hanya melafazkan di bibir sahaja. Jadi awak nak sesuatu kena usaha. Jadi sebagai pelajar, apa mereka berusahalah achieve. Sehari mama kata tadi 200 soalan dia akan jawab consistently selama sebulan ke apa, mereka akan mendapat reward, penghargaan ataupun reward yang diberikan oleh ibu ayah tadi. Nanti kita cerita lebih mendalam yang features yang ini. So jadinya kat sinilah adanya sasaran. Anak-anak boleh tetapkan, dia letakkan target di hari ni 200 soalan. So dia kena jawablah 200 soalan macam tu. Okey. So ini juga adalah lencana. Okey. Selesaikan cabaran dan kumpulkan lencana yang menarik setiap kali pelajar mencapai sasaran. Okey. So dekat sini adalah skor-skornya. Bila kita habis skor 10 poin, kita dapat lencana. Kita dapat 100 poin, kita dapat lencana. Dekat situ ada skor 250 skor tapi kita ada question mark. Kita trigger apa yang ada kat situ. Jadi kita kena nak kumpul lencana-lencana ni adik-adik. Dan lencana-lencana ini memang khas untuk adik-adik tau. Pandai memperkenalkan lencana dan cabaran baru setiap bulan. Jadi setiap bulan ada je lencana-lencana. Malah lencana dan cabaran baru ini membantu meningkatkan motivasi, semangat pelajar untuk membuat latihan. Dan ada juga lencana festival tau adik-adik. Lencana Merdeka, lencana apa lagi? Lencana Chinese New Year, lencana macam-macam lah semuanya. Gitu. Setiap bulan. Jadi adik-adik ni memang dia orang kalau dapat satu memang tak nak lepas semua sebab dia nak semua tu dia punya. Okey. Ini juga features yang memang mak ayah suka. Apa kurangnya adik-adik sangat-sangat suka. Pelajar boleh bertanding dengan pelajar lain di carta pendahulu tahunan, bulanan dan sekolah. Fungsi sebagai elemen gamifikasi yang memberikan motivasi dan keseronokan kepada pelajar untuk sentiasa meningkatkan prestasi di Pandai. Okey, boleh melihat carta pendahulu bulanan dan tahunan. Kita ada peringkat sekolah, kita ada juga peringkat peringkat daerah lah. Daerah tu maksudnya negeri lah. Negeri ke apa, kemudian ada peringkat Malaysia. So adik-adik ni nak tengok kalau aku ni nombor top ranking masuk dekat sekolah je, apa kata kita tengok pula dekat negeri. Dekat mana kedudukan kita ni sebenarnya kat negeri? Ke so-so je. Jadi dekat sinilah fungsi ini yang adik ni akan tak nak lah aku nombor berapa? Nombor 20. Tak nak lah. Minggu ni nak target lah nak masuk top ranking lah, top 20 ke top 10 ke.
Jadi bila adik-adik rasa tercabar dengan kawan-kawan lain ni, asyik dia je nombor satu ni, mana boleh jadi aku pun nak duduk nombor satu. Gitu. Jadi kita juga yang bagusnya ini menjadikan adik-adik tidak akan melupakan pelajaran. Adanya persaingan yang sihat. Kita bersaing dalam akademik. Okay. Sasaran dan hadiah. Ini tadi kalau ingat saya cakap tadi kepada ibu ayah, ibu bapa boleh membina sasaran dan hadiah untuk anak mereka melalui akaun Pandai Parent. Tadi kan saya dah cakap, ibu ayah, anak-anak tadi nak apa? Nak basikal ke? Nak apa lagi? Nak jam tangan apa-apalah yang mereka mereka minta daripada kita, dan kita sebagai ibu ayah rasa apa yang mereka minta tu kita boleh tunaikan, tapi dengan syarat. Gitu. So ibu ayah kena letakkan target, letakkan sasaran ini, ya, membantu memberi motivasi kepada pelajar untuk terus membuat latihan bagi meraih hadiah tersebut, membolehkan ibu bapa memantau prestasi anak-anak dalam pandai. Jadi bila kita lihat anak kita kan, wah lagi sikit lagi, bulan ni dia nak sampai dah reward yang kita janjikan tu. Jadi kita pun bolehlah plan nak belikan apa yang mereka minta. Jadi bila macam ni, anak-anak mesti tak nak jatuh ranking, sebab bila jatuh ranking dia tak dapat apa yang dia minta daripada kita tadi. Jadi anak-anak pun akan belajar seronok, sebab dia belajar nanti dia akan dapat dia punya apa yang mereka, kadang bukanlah, tak semestilah benda-benda mahal-mahal, depends lah, orang kata sesuai dengan keadaan diri kita. Anak-anak ni pun tahu takkanlah baru belajar nak minta apa Pajero ke, nak minta apa lagi Mustang ke, gitu kan, idok lah begitu kan. Apa yang mereka minta tu mestilah bersesuaian dengan mereka. Okey, so kat sini fungsi laporan. Ini report card. Ibu ayah, jom kita lihat ni. Okey. Kad skor. Pelajar boleh menjejaki semua aktiviti dan pencapaian mereka, skor mereka, trik mereka dan lain-lain lagi. Membantu pelajar untuk mengukur tahap keaktifan mereka, membuat latihan setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan bagi setiap subjek. Nampak tu? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Lepas tu setiap subjek, setiap topik, setiap subtopik. Semuanya ni ada. Inilah analisa yang memang deep sangat. Skor ni memang sangat-sangat mendalam. So features ni ibu ayah, kalau memang nampak fungsi ni, memang ibu ayah memang kata tak perlu lagi gundah gulana. Gunakan Pandai ni dengan penuh teruja. Okey. Seterusnya kad laporan. Okey, kad laporan, di mana kad laporan ini ada dekat Pandai. Okey. So kad laporan ni ada dekat Pandai, di mana pelajar boleh memantau perkembangan pembelajaran mereka bagi setiap subjek secara berterusan. Okey. So dekat sini kad laporan ni sebenarnya bukan pada ibu adik-adik suka. Mak ayah lagi dah suka bahagian kad laporan ni. Report card macam kita pergi jumpa cikgu kat sekolah tu. Tapi yang bagus ni, yang membezakannya report kad summary ni dekat sini kan. Okey, contoh ada satu subjek. Subjek apa? Subjek biologi. Okey, biologi ni pelajar ni dapat B. Skor dia 67%. Kemudian dia dapat B. Grade-nya B. Okey, soalannya berapa yang dia jawab? Analisis. So dekat view tu kita boleh tekan, dia akan analisa. Dia akan analisa soalan apa yang dia jawab. Soalan ni ada 3 peringkat. Sederhana, rendah, sederhana dan aras tinggi. So ada 3 peringkat aras ni yang anak-anak ni. So sebenarnya pelajar ni buat banyak-banyak ni, dia masih baru tahap sederhana, aras sederhana maksudnya. Belum sampai lagi ke aras yang tinggi. Jadi ini pelajar boleh nampak, dia boleh, maknanya ada lagi soalan-soalan yang susah yang beliau belum berjaya jawab atau belum buat. Jadi dekat sini memberi laporan kepada pelajar ni untuk dia tahu apa gerak kerja dia yang seterusnya. Okey, ini tadilah yang saya katakan analisa terperinci. Pelajar boleh mendapatkan analisa secara terperinci tentang kekuatan dan kelemahan bagi setiap topik. Kat mana yang mereka lemah tadi kan saya cakap, mana yang soalan yang dia jawab soalan tu aras sederhana je, bukan aras tinggi. Jadi ini pelajar ni akan mencabar diri, cuba jawab soalan yang sedikit susah. Memberi rumusan tentang topik yang pelajar mahir atau lemah. Nampak? Dia beri rumusan. Dia beri
dia beri orang kata kita punya postmortem lah, lebih kepada pelajar ni mana sebenarnya yang dia, subjek apa yang dia lemah, okey, subjek apa yang dia mahir. Okey, so profil pengguna. Okey, profil guna di mana biodata, aktiviti dan pencapaian pelajar dipaparkan. Ini bertujuan menggalakkan pelajar supaya sentiasa meningkatkan prestasi mereka kerana profil pengguna boleh dilihat oleh pelajar-pelajar yang lain. So anda, kemajuan anda, sejauh mana banyaknya soalan yang anda jawab, hebatnya anda, dari sekolah mana, siapakah anda, semuanya boleh dilihat oleh pelajar lain. Jadi kalau pelajar lain lihat, pastinya kita, bila orang nampak, kita nak perlihatkan diri kita yang terbaik kan. Memberi inspirasi kepada pelajar lain untuk sentiasa memenuhi profil mereka dengan pencapaian terbaik. Jadi kalau dia lihat pelajar ni, dia nak Adam ni kan sentiasa je berada dalam ranking yang teratas. Apakah formula pelajar ni? Bila kita lihat, oh dia dah jawab sekian-sekian punya skor, dia dah buat total kuis sebanyak sekian, berapa hari dia dah buat, bila last dia buat latihan 2 minggu lepas. So semua ni diperlihatkan oleh pelajar lain. Okey, so kat sini kalau kita lihat upload sertifikat, kita boleh upload sertifikat kita dekat dalam profil kita. Jadi bila pelajar lain lihat kita adanya sertifikat diri kita dekat sini, kita boleh upload dekat sini, maka menjadi satu perkara yang membuatkan diri kita akan rasa dihargai. Lihat, kenapa? Kerana orang tahu kita tak perlu duk canang satu kampung, tapi dengan upload di sini, pelajar-pelajar yang berada dalam circle kita, mereka sendiri dengan sendirinya akan buka dan lihat pencapaian kita dalam profil kita ni. Okey, juga profil sekolah. Okey, so dekat sekolah sini, so jangan risau, sekolah-sekolah adanya biodata, adanya profil sekolah anda, nama sekolah, alamat sekolah, ada contact number sekolah, location sekolah, nampak di sini. Jadi kita tahu, oh pelajar ni bersekolah di sekian. Kat mana sekolah ni? Oh sekolah ni di sini. Apa info-info tentang sekolah? Secara tak langsung kita jadikan sekolah kita dilihat oleh mata, kata seluas saujana memandang. Maknanya tidak akan ada had, hadnya, kerana nama sekolah kita telah berada di persada dunia. Sebab apa? Dalam online, jadi satu dunia boleh lihat sekolah kita. Boleh diakses melalui 3 platform. Seperti saya cakap tadi, adanya aplikasi dengan Android, iOS dan aplikasi web. So memang sangat-sangat teruja bagi ibu ayah. Ini adalah perkongsian saya kepada adik-adik. Nampak features hebatnya Pandai ini, dan sememangnya Pandai telah mengalahkan beberapa apps yang sedang hangat diperkatakan di pasaran. So adik-adik tak perlu bimbang, ini dah satu-satunya apps yang mencukupi, yang memang dah lengkap, memberi selengkap-lengkapnya kepada anda untuk kata menjadikan anda insan hebat dunia dan akhirat. Saya di sini sentiasa mendoakan, ya Allah ya Tuhanku, pada mereka yang sedang mendengar perkongsian ini pada pagi ini, saya mendoakan ya Allah Tuhanku, kami mendoakan supaya mereka yang mendengar perkongsian ini akan jadi insan yang hebat dunia dan akhirat, akan menjadi hamba-Mu yang soleh dan soleha selama-lamanya, dan akan ditempatkan di syurga jannah. So ini doa saya kepada anda semua yang mendengar. So amin amin ya rabbal alamin. Okey, saya stopkan ini sharing ni. Ada satu lagi ingin saya kongsikan, okey. Di mana saya perlu, ada satu lagi yang ingin saya kongsikan, iaitu apa dia? Iaitu tentang 6P. Saya ada 6P yang ingin saya kongsikan kepada ibu ayah. Okey, apakah perkongsian itu? Jom saya kongsikan di sini, di mana
Apakah yang ingin saya kongsikan? Ya, saya ingin kongsikan 6P. Okey, 6P itu apa? Jom saya buka slide-nya. Ya, ini dia yang ingin saya kongsikan. Okey, sebentar, dah tak boleh buka pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammad. Okay, so inilah dia perkongsian dari saya. So kalau boleh nampak, okay. So kalau boleh nampak, inilah yang ingin saya kongsikan kepada ibu ayah. Iaitu apa? Iaitu 6P. Okay, apakah itu 6P? Jom sama-sama kita dengarkan. Okay, 6P. P yang pertama adalah pelengkap kepada sistem pendidikan di Malaysia. Kan tadi saya dah cakap, semuanya ini pelengkap kepada ibu ayah. Sebab ibu ayah, anak-anak belajar kat sekolah, ibu ayah ada sistem kita panggil pandai parent. Kita akan datangkan pandai parent ini untuk ibu ayah gunakan untuk lihat. Ada apps, ada orang kata ada pandai parent. Jadi ibu ayah kena sign up lah. Kami akan tunjuk macam mana ibu ayah sign up. Ibu ayah boleh skodeng report anak-anak dan boleh masuk ke dalam anak punya pandai. So maknanya boleh masuk dalam apps pandai anak. Caranya kami akan tunjuk. Juga pelengkap kepada guru-guru kerana kami membantu guru-guru. Kami adalah pelengkap kepada guru-guru. Kami bukan pesaing ya. Guru-guru kami ada pelengkap. Seterusnya kami adalah pemantau oleh ibu ayah. Kan tadi ibu ayah boleh tengok anak-anak minggu ni dapat jawab berapa soalan. Baru berapa jam yang lepas dia jawab. Okey. So adanya pandai guru untuk guru-guru, adanya pandai parent untuk ibu ayah dan adanya pandai pelajar. Jadi 3 sudut ini bergabung. Gitu. Macam cerita Upin dan Ipin pula bergabung. Okey. Seterusnya prime time. Okey. Apakah itu prime time? Prime time ni waktu yang optimum pelajar untuk mengulang kaji pelajaran adalah berbeza bagi setiap pelajar. Okey, so katalah anak kita yang sulung ni dia suka belajar waktu malam. Malam maksudnya malam tu adik-adik semua dah tidur. Maknanya dia tidur awal lah. Dia dah siap solat kan. Dia tidur awal. Nanti dia bangun lah. Dia bangun pukul berapa? Pukul 1 ke pukul 2 ke pukul 3 dia bangun. Dia barulah dia nak buat pandai. So maknanya adik-adik dah tidur sunyi dengan bunyi cengkerik tu. Dia masa tu dia belajar tenang je. So anak-anak boleh. Sebab pandai boleh diakses 24 jam 7 hari seminggu 365 hari setahun. Tak ada masa. Bila je adik nak buat, cakap je. Biar adik-adik yang buat. Okey. Seterusnya, katalah anak nombor 2 pula, dia suka belajar pagi. Okey. So, pagi tu pukul berapa? Pagi lepas solat subuh tu, dia nak buka buku sekejap. Okey. Pagi lepas subuh pukul 6 tu, sampailah pukul 8 ke. So, masa tu pagi, di heningan pagi, bunyi kicau burung, dah dengar-dengar macam tu, dia rasa aman sangat dunia. Belajar tu memang masuk. So, maknanya inilah pandai ni memang dibina khas untuk insan-insan anak-anak hebat ini. Okey. Pengurusan masa. Ya, pelajar akan dibiasakan dengan sistem pengurusan masa sendiri untuk bersedia hadapi peperiksaan. So, kalau dah hari-hari, okey, jawab 30 soalan dalam masa 30 soalan ni untuk berapa? 45 minit contoh. So, dia ada masa. Dia dah buat-buat, habis dia masa ting. Nampak? So, maknanya, masa dah habis tapi ada lagi 10 soalan dia belum buat. So, dia akan praktis lagi. Practice, make perfect. Jadi dia akan cuba-cuba. Lama-lama dia akan dapat menjawab jumlah soalan yang disediakan mengikut masa yang telah ditetapkan. Jadi bila dah buat-buat hari-hari, bila masuk Dewan Periksa steady, babe. Lenggang kangkung, senyum-senyum macam tu. Sebab dia dah praktis setiap hari. Pemangkin pelajar akan sentiasa meningkatkan prestasi mereka setiap masa sebelum menghadapi peperiksaan sebenar. Kan? Bila dah buat, hari-hari buat latihan, jadi mereka lihat ranking kawan-kawan yang teratas, dia juga achieve, dia juga meningkatkan jumlah kuis yang dibuat setiap hari. Pelajar ni sentiasa jadi prestasi mereka akan baik dan terus akan jadi lebih baik. Maknanya baik dan semakin baik. Personal dan emotional bonding secara psikologi pelajar akan mendapat hubungan emosi lebih rapat dengan ibu ayah yang boleh membantu mereka lebih bermotivasi untuk lebih berjaya. Kan? So ibu ayah ni tak perlu nak merempan, nak marah-marah sebab dia tengok anak dia main
main. Cuba dia buka je pandai, dia tengok, oh anak dia baru 15 minit lalu buat pandai dengan 20 soalan kuis. So kita tak perlulah nak marah. Silat-silat hari bulan kita dah cakap, wah ibu nampak tadi baru jawab soalan kuis kan. Tahniah, bagus. So pelajar ni bila dia berikan kata-kata berbunga-bunga, kata-kata yang menyejukkan, yang menghidupkan jiwa mereka, jadi mereka akan lebih mendorong mereka untuk membuat dan terus membuat lagi dan membuat. So inilah 6P ni adalah menjadikan menjadikan bumbu, menjadikan rempah yang akan menyedapkan lagi. Kalau rempah tu menyedapkan lagi masakan kita. So 6P ni adalah menjadi tips bagaimana anak kita akan menjadi hebat dan terus hebat. Okey. So saya stop sharing tadi. Okey. Jadi inilah bestnya pandai ini. So kepada ibu ayah yang dah mendengar tadi, terima kasih saya ucapkan. Okey. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, bolehlah hubungi saya di talian yang saya letakkan di bawah. Kepada ibu ayah, selamat menjalankan kehidupan harian bersama insan-insan hebat. Kepada adik-adik, semoga menjadi insan hebat dunia dan akhirat. Akhir kata, saya ingin ucapkan sesungguhnya keburukan dan kehilafan datang dari saya, dan sesungguhnya yang hebat dan sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, pemilik alam semesta ini. Sekian dulu, salam sayang dari saya. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu. Dah.